Kami hanya mahu berkebun di atas tanah sendiri. Ini luahan beberapa pemilik lot tanah di Bukit Tabur yang sebelum ini didakwa cuba menjalankan pembangunan di kawasan berkenaan. Susulan pendedahan Astro Awani baru-baru ini bertajuk Bukit Tabur Makin Terabur, Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ mengesahkan berlaku kerja meratakan tanah tanpa permit di kawasan tersebut. Ikuti penjelasan daripada pemilik lot tanah berhubung situasi sebenar. Dan benarkah tindakan mereka bakal merosakkan alam sekitar? Kru Astro Awani dibawa meninjau ke kawasan lot tanah yang didakwa sedang dibangunkan. Lot tanah persendirian seluas 2 ekar ini antara laluan utama yang digunakan penduduk dan pendaki untuk menuju ke puncak Bukit Tabur. Dianggarkan 210 lot tanah berstatus pertanian di Bukit Tabur adalah milik persendirian dengan keluasan kira-kira 83.76 hektar. Beberapa pemilik tanah yang ditemui menegaskan segala tomahan kononnya berlaku penebangan hutan dan projek pembangunan adalah tidak benar. Sebaliknya, mereka hanya memindahkan jalan yang membelah hampir sebahagian tanah mereka ke rizab jalan yang sebenar. Bila saya minta catat surveyor buat sukat semula tanah ni, bila saya syak tanah jalan ni masuk kawasan tanah saya. So bila dia sukat, confirm jalan tu 100% masuk dalam kawasan tanah saya. Jadi saya ambil keputusan nak alihkan jalan ni ke tempat reserve. Reserve belah sini, reserve ni, jalan ni. So nak alih ke reserve tu, kita kenakan jentera. Kan, tak dengan tangan. Kita gunakan jentera. Selepas kita gunakan jentera, 3 hari, MPAJ sudah tahan. Dia kata tak boleh buat jentera. So kita stop. Dengan notis MPAJ pada 15 Julai lalu menyebabkan usaha mengalihkan laluan tersebut tergendala. Akibatnya tanah-tanah yang digondol terbiar begitu saja, menampakkan seolah-olah berlaku pembukaan kawasan bagi tujuan pembangunan. Beberapa pemilik tanah juga terpaksa ambil inisiatif sendiri dengan menanam buluh bagi mengelakkan berlaku hakisan tanah. Malah kerja-kerja penanaman rumput telah pun dilakukan bagi memulihkan semula tanah milik mereka sebelum rancangan untuk pertanian dijalankan. Pada saya, kalau kita nak buat pertanian, kita kena tolak tanah tu untuk tanam pokok. Kalau nak tanam pokok, kita kena clearkan. Tempat ni sebelum clear tu saya nak ubah jalan ni. Dia kata tempat reserve tu. Dan kita nak betulkan Tuan, pasal pertanian tu bukanlah kata berskala besar yang akan merosakkan alam sekitar. Kita ada 2 ekar. 2 ekar. Cuma berapa yang boleh tanam? Mungkin durian, buah-buah lain-lain kan. Tapi dah bangunan kat sini. Kita tanah sendiri, milik sendiri. Saya ingat buat cerobohan tu tak tepat lah, tak betul lah. Saya ingat kalau nak ceroboh, ATV dengan hackers dia berceroboh. Betul tak? Dia tak nak masuk tanah kita tanpa kebenaran. Okey, saya minta nantilah MPAJ beli kelonggaran untuk kita bawa mesin walaupun tak besar, kecil pun cukup untuk selesaikan kerja-kerja ni. Sebab kalau ikutkan tempoh yang sepatutnya backhoe pun okey ya. Boleh selesai berapa lama kalau seminggu? Seminggu insya-Allah. Sebelum ini, MPAJ memaklumkan hanya aktiviti pertanian berskala kecil dibenarkan. Begitupun istilah skala kecil itu dipersoalkan pemilik tanah. Apakah dengan tanah seluas 2 ekar yang dimiliki setiap daripada mereka? Ia boleh ditakrifkan sebagai berskala besar. Kami memiliki tanah ni daripada tahun 70-an lagi. Kan, jadi ini memang status tanah pertanian. Jadi kita ni buat kebun secara kecil-kecilan. Cuma tanam durian, pokok buah-buahan untuk anak cucu je. Kan? Jadi masalah kita orang sekarang ni, kita nakkan akses jalan. Akses jalan di mana road reserve memang dah ada, tapi disebabkan oleh cerun-cerun kita tak boleh nak buat akses jalan lah kan.
Jadi yang ini pun memang kita dah berharap lah kan kalau pihak pejabat tanah ataupun MPJ boleh bantu penduduk-penduduk kat sini, owner-owner tanah dekat sini untuk buat akses jalan supaya kita boleh berkebun. Itu saja, tak lebih daripada itu. Kita bukannya nak buat development. Pada Rabu, Kerajaan Selangor memaklumkan sedang meninjau kemungkinan ambil alih tanah kira-kira 240 hektar tanah individu di kaki Bukit Tabor. Carangan itu akan melibatkan usaha kenal pasti tanah gantian di tempat lain untuk pemilik tanah. Ikuti siri akhir tuntutan daripada wakil pemilik-pemilik tanah persendirian di Bukit Tabor dalam menyelesaikan kemelut dihadapi mereka.